Okey, pada pagi ini insya-Allah kita akan Ramadan ini betul-betul dapat mendisiplinkan nafsu kita. InsyaAllah topik ini akan sama kita bincangkan bersama seorang panel yang cukup hebat iaitu Profesor Madya Dr. Dr. Firdaus binti Fatah Yasin. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau memperoleh ijazah pertama dalam bidang Usuluddin Tafsir di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pelajaran dalam pengkhususan dalam bidang yang sama di UNISYAM pada tahun 2003 dan telah memperolehi PhD dalam pengajian Quran dan Sunnah pada tahun 2012 dan sekarang beliau bertugas di Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah Kuliah Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan UIA. Maka tanpa melengahkan masa, dengan penuh sukacitanya saya menjemput dan mempersilakan panel kita untuk meneruskan majlis. Falyatafadhal mashkura. Terima kasih kepada moderator. Jazakillahu khairan jazak. Bagi yang hadir secara fizikal, di hadapan saya ada 30 orang lebih kurang, alhamdulillah. Yang juga hadir secara online, 30 juga. Semoga kita semua beroleh rahmat Allah SWT di pagi Ramadan yang penuh keberkatan ini. Terima kasih di atas mukadimah yang diberikan. Hanya sedikit saja kebetulan saya bukanlah seorang yang sangat hebat, biasa-biasa saja, sekadar berusaha untuk menyampaikan ilmu Allah SWT. Jadi yang berada secara online, jelas ke dengar suara saya? Ada masalah ke suara ke? Yang di depan saya tolong tutup mikrofon. Okey ke suara? Jelas saja. Jelas, alhamdulillah. Hari ini sebagaimana tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur, kita akan fokuskan kepada pendidikan nafsu. Slide yang saya sediakan ini merangkumi semua poin, tetapi kita hanya akan fokus pada bahagian yang berkaitan dengan tajuk dan dia akan berhenti di nokta yang kelima sahaja. Jadi insya-Allah kita tengok pada slide yang kedua mengenai buku yang sebenarnya membahaskan tentang Risalah Ramadan secara lengkap. Ada 9 nokta dan semuanya sangat-sangat dalam, bermakna, penuh dengan siraman ruhani, nurani yang bila kita baca saban tahun, kita akan sentiasa bertemu dengan hikmah-hikmah keindahan nikmat seperti mana sifat Rasail An-Nur oleh Imam Badi'ah Zaman Said Nursi sentiasa membasahi hati, minda dan akal supaya kita merasakan suatu pengisian yang seimbang antara akal dan hati. Itulah kelebihan yang kita sama-sama hayati dan nikmati selama ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok lagi apa yang kita boleh temui, rasai dan nikmati daripada Rasail An-Nur melalui Risalah Ramadan khusus untuk penyucian jiwa dan pendidikan nafsu. Kita tengok slide yang ketiga, seperti mana kita semua sedia maklum bahawa rukun Islam itu ada 5 perkara yang sebenarnya rukun Islam ini adalah cerminan daripada rukun iman yang 6 perkara. Manifestasi keimanan kita kepada ke-6 perkara gaib yang kita semua sedia maklum itu adalah dilihat melalui rukun Islamnya. Dan di dalam rukun Islam itu pula dia merangkumi aspek-aspek tarbiyah pendidikan yang pelbagai, yang komprehensif, fizikal, mental, maknawi dan juga hakiki. Dan kalau kita tengok di antara 5 rukun Islam itu kita akan dapat lihat yang tengah-tengah yang ketiga iaitu puasa di bulan Ramadan adalah satu aspek yang sangat banyak melibatkan fizikal dan mental spiritual. Jadi hari ini tajuk kita fokus kepada yang spiritual. Yang perbahasan tentang fizikal ni banyaklah perbahasan yang kita boleh dengar, tapi Imam Said Nursi berjaya menenangkan satu aspek kerohanian yang sangat penting yang mana ia memerlukan satu proses yang teliti dalam mendidik dia iaitu nafsu dan jiwa, dan waktu yang terbaik untuk mendidik nafsu dan jiwa ini adalah di bulan Ramadan. Jadi kita tengok slide yang berikutnya pada nokta yang pertama yang mana sebenarnya puasa itu adalah syiar Islam yang paling agung. Syiar ni kita sebut sebagai macam bendera. Kalau orang nak tunjukkan dia datang dari mana, dia nak berbangga dengan asal usulnya, dia akan tunjuk bendera dia. Macam kita bendera Indonesia, maka di situ adalah syiar Islam. Puasa itu adalah satu syiar yang kita rasa berbangga kita melakukannya. Jadi dalam syiar Islam puasa ini ada banyak hikmah. Hikmah itu berkaitan dengan kehidupan sosial. Pertama sekali ia berkaitan dengan ketuhanan kerububiyahan Allah SWT. Allah itu benar-benar Rabb. Rabb itu Tuhan. Kemudian yang keduanya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Seperti yang saya
sebutkan awal pagi tadi, manusia itu tidak akan bersendirian dalam hidupnya dan dia memerlukan sebagaimana dia juga diperlukan oleh orang lain. Kita akan dapat elemen tersebut dan kita akan cuba fahami hari ini bagaimana kaitan antara manusia dengan kehidupan sosial itu memerlukan kepada pendidikan hawa nafsu dan penyucian jiwa di bulan Ramadan. Ia berkaitan dengan peribadi manusia, berkaitan dengan pendidikan jiwa dan juga berkaitan dengan bersyukur terhadap nikmat anugerah ilahi. Kita tengok pada slide yang berikutnya, saya fokus hanya kepada pendidikan nafsu dan juga jiwa. Kalau kita tengok dalam gambar tu kan, orang yang sedang berbuka puasa, yang mana semuanya sedang menunggu perintah Allah dan pelawaan Allah untuk membatalkan puasanya dengan lafaz seakan-akan silakan, dan silakan itu dalam bentuk azan. Jadi manusia kita bila nak buka puasa, kita duduk depan makanan dengan teratur. Kan? Dan di situ sebenarnya sudah bermula pendidikan hawa nafsu. Kalau ditanya pada nafsu, haus tak? Dia akan jawab haus. Lapar tak? Lapar. Nak makan tak? Nak. Nak minum tak? Nak. Tapi boleh ke? Tak boleh. Sebab belum masuk waktu azan. Betul? Begitu juga dengan sahur. Kadang-kadang sahur tak puas-puas lagi makan, tak puas-puas lagi minum. Rasa macam nak tambah lagi supaya besok tak ada penatan kononnya. Itu nafsu. Tapi menyedari dah masuk waktu imsak, dah nak masuk waktu subuh, akhirnya kita terpaksa tahan diri kita. Tapi percaya ataupun perasan atau tidak, kita duduk dalam satu barisan yang teratur. Manusia kalau ditanya pada dirinya, suka ke beratur elok-elok ni? Tak suka sebenarnya. Kalau boleh, kalau beratur nak bayar barang pun kalau boleh nak potong lain je. Itu pada nafsu manusia. Tapi dalam kita iftar, dalam kita sahur, kita tiba-tiba duduk beratur elok je. Iftar jama'i ke ataupun di rumah. Di rumah pun kita duduk elok je tapi kita sekeliling meja. Semua itu sebenarnya ada pendidikan hawa nafsu. Ada pendidikan hawa nafsu. Jadi alhamdulillah tu satu nikmat yang tidak ada di bulan-bulan lain. Sebab selain pada bulan Ramadan kita tak tengok orang duduk elok tersusun sahur, tersusun iftar seperti barisan tentera yang bersiap siaga untuk pergi ke medan perang. Baik, kita tengok slide yang berikutnya. Noktah kedua, itu noktah pertama. Noktah kedua, kaitan antara bagaimana sebenarnya antara hikmah puasa Ramadan yang diberkati dari aspek bersyukur terhadap nikmat Allah. Manusia sedar bahawa kita hidup ni dengan penuh ketaifan, kelemahan, kekurangan dan kita sentiasa memerlukan persandaran yang sempurna. Sebab kalau kita bersandar selain daripada yang maha sempurna, maka persandaran itu kelak akan sentiasa goyah. Kan? Tidak ada yang benar-benar memberikan kita kekuatan. Melainkan jika kita bersandar kepada yang benar-benar kuat, yang benar-benar berkuasa, iaitu Allah SWT. Manusia perlu bersyukur. Bersyukur itu salah satu daripada tanda-tanda persandaran kita kepada Allah. Bukti bahawa kita merasakan bahawa ini nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka kita zahirkan kesyukuran itu. Baik, apa kaitannya dengan penyucian jiwa? Kita tengok sebenarnya pada bulan Ramadan, kesyukuran itu mendidikan keikhlasan yang paling benar, yang paling agung dan paling umum. Kerana manusia jika tidak pernah merasakan kelaparan, kesusahan, kepahitan, berkeroncongnya perut itu, tetapi dalam keadaan walaupun dia rasa lapar, dia tak boleh makan, dia terpaksa tahan diri dia dengan kehausan, maka di situlah baru dia boleh benar-benar merasai dan menghayati bagaimana peritnya orang yang bukan dia nak puasa, bukan dia tak nak makan, bukan dia tak nak minum, tetapi tidak wujud makanan, tidak wujud minuman. Dan bayangkanlah apa yang berlaku di Gaza pada hari ini. Banyak viral-viral video kita nampak. Bila dijatuhkan makanan daripada kapal terbang bantuan, walaupun dia hanya mendapat sekampit tepung, dia sangat bersyukur sehingga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana dialah orang yang benar-benar merasakan kelaparan yang hakiki. Jadi kita, kalau takkan kita nak pergi Gaza baru nak jadi bersyukur begitu. Kan? Allah tahu kemampuan kita di sini. Jadi dalam keadaan ini, lihatlah mereka yang di sana, rasailah rasa lapar dan dahaga kita ini, munculkanlah kesyukuran. Syukur ya Allah, aku lapar sikit je ni kalau nak dibandingkan orang Gaza. Aku haus sikit je ni, tak seberapa kalau dibandingkan dengan kesusahan mereka di sana. Ya Allah, betapa besarnya nikmat yang kau berikan kepada kami di Malaysia ya Allah. Maka dengan ini kami lafazkan kesyukuran kepadamu ya Allah.
Semakin banyak manusia melafazkan kesyukuran kepada Allah, Alhamdulillah, dengan melafazkan Alhamdulillah, sebenarnya dia sedang mendidik hawa nafsunya sendiri. Maka dia akan mengurangkan hajat dan keinginan-keinginan yang tidak diperlukan pada diri dia sebenarnya. Jika dia layan nafsu itu, hajatnya tidak berkesudahan. Semua dia nak ambil. Pergi bazar Ramadan, nak beli berapa jenis cuadak sebenarnya? Sebenarnya berapa niat kat rumah? Siapa yang dah pergi bazar Ramadan? Saya tak pergi lagi. Masih masak sendiri. Tak ada ya? Allah, macam belaka. Yang online ni, berapa orang kan yang pergi ke bazar Ramadan? Kadang-kadang kita pun sedar. Apa ni? Apa orang kata, rasai itu bukan menjadikan kita nak puaskan pula kelaparan tu dengan beli. Tetapi kita bayangkan keadaan orang lain yang tidak ada peluang untuk memenuhi atau menghilangkan kelaparan itu. Maka dengan itu kita bersyukur, berpadalah dengan apa yang ada dan janganlah berlebihan. Itu satu poin dari sudut nafsunya. Slide yang berikutnya. Bila kita di siang hari memaksa diri kita untuk tidak mengambil makanan yang ada di depan mata. Contoh kat dapur tu ada makanan. PTS pun ada yang simpan makanan juga. Almari makanan pun ada juga makanan. Tetapi kita terpaksa tahan dan kita tak boleh makan sewenang-wenangnya kerana kita tahu peraturan Allah mengatakan kita tidak boleh makan di siang hari. Hanya maghrib sahaja kita boleh makan. Maka di situ kita akan bersyukur, ya Allah, terima kasih di atas nikmat-nikmat bulan-bulan yang lain. Rupa-rupanya pada bulan-bulan yang lain 11 bulan selama ini aku sentiasa boleh makan dan minum apa saja yang aku nak. Hanya bulan ini sahaja tak boleh. Dan kita kalau bulan-bulan lain pergi pasar pagi, haus boleh beli air soya, minum. Itu pun kita komplain lagi, panaslah. Hauslah kadang-kadang kan, kadang-kadang. Tetapi bila kita berada di bulan puasa, panas, haus, lapar, penat, semuanya kita kena hadap. Kita kena terima. Kita tak boleh batalkan puasa. Sebab ini adalah perintah Allah. Maka di situ kita sedang mendidik hawa nafsu kita untuk lebih banyak bersyukur di atas nikmat-nikmat selama ini. Dengan cara itu kita berkurangkan kadar komplain kita. Kalau ada lah, kadang-kadang yang masih kerja, yang masih belajar kan, panas pergi kuliah ada juga. Kita sendiri bukan kadang rasa, oh panas lah, tapi teringat astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, at least boleh juga minum. Kalau belum puasa, tak boleh. Itu cara mendidik nafsu. Baik, pada slide yang berikutnya, hilang pula slide daripada paparan. Yang online boleh minta tolong displaykan slide semula. Kita masuk ke noktah yang ketiga. Ya. Noktah yang ketiga ialah bagaimana hikmah puasa itu berkaitan dengan aspek sosial kehidupan manusia. Salah satunya ialah sesungguhnya manusia diciptakan berbeza kadar rezeki hidupnya. Yang online, saya mohon maaf kepada HK, boleh tolong displaykan balik slides-nya. Walaupun dia rajin bekerja dari siang ke malam, tetap rezeki itu terhad. Tapi ada juga orang memang kerja bersungguh-sungguh dan dia kaya raya. Tapi kekayaan itu bukan atas kerajinan dia. Itu adalah atas kerajinan dia sebagai usaha, tetapi takdir Allah SWT yang menetapkan dia sebagai orang yang kaya. Begitu juga ada orang kaya yang biasa-biasa je usaha dia, tetapi biasa menjadi. Maka rezeki dia pun melimpah ruah. Sesungguhnya itu adalah ketetapan Allah SWT. Kita tak, yang kaya tak boleh kata, oh miskin ni malas. Tak boleh. Tak semestinya dia malas. Walaupun memang ada miskin yang malas. Sebab yang malas ni ada di mana-mana. Yang miskin dan kaya ada yang malas. Tetapi itu adalah ketetapan Allah. Saya minta maaf sekali lagi kepada organizer. Boleh tak displaykan skrinnya? Sebab kita nak baca sama-sama. Okay, tolong displaykan skrinnya ya. Jadi oleh sebab perbezaan ini, Allah jadikan berbeza-beza kaya dan miskin. Allah memerintahkan agar yang kaya menolong yang miskin. Sedangkan mereka hanya akan dapat merasai perihnya lapar golongan fakir jika turut berpuasa dan berlapar. Susah orang kaya nak tolong yang miskin kalau dia sendiri tak pernah rasa kemiskinan itu. Katalah dia memang kaya. Habis macam mana dia nak hayati? Jadi miskin takkan nak kena turun pergi duduk dekat kawasan penempatan orang miskin dulu baru nak faham. Allah jadikan adanya puasa. Jadi bila dia berpuasa, walaupun dia kaya, peti ais penuh makanan, 3-4 biji peti ais kat rumah dia, anytime dia boleh makan, anytime boleh order online, boleh Shopee, boleh Grab. Tetapi
menyedari bahawa syariat Allah tidak membenarkan dia makan daripada sahur hinggalah iftar. Terpaksalah dia berlapar. Jadi bila dia berlapar itulah baru dia boleh hayati, oh macam ni lah rupanya orang miskin berlapar. Orang miskin yang boleh makan sehari sekali sahaja. Kan ada tu yang boleh, kalau di Malaysia ni pun ada yang sehari makan sekali saja. Cuma kita taklah sampai tahap kemiskinan sampai mati kepuluran. Alhamdulillah tidak. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat ini. Kalau orang kaya tak pernah rasa keadaan ini, macam mana dia nak hayati orang yang datang minta sedekah depan dia dan cakap saya belum makan hari ni cik. Macam mana dia nak hayati perasaan tu? Dia takkan dapat hayati perasaan itu. Kan? Dia akan kata, siapa suruh tak kerja? Nah, kawan tu nak kerja apa? Belum tentu kerja tu boleh dijumpai. Cuba tengok kat lorong Haji Taib contohnya. Ya, ada orang-orang yang memang dah tak ada kerja sebab dia dah sampai ke satu keadaan dia dah tak boleh bekerja. Di lorong Haji Taib tu kita faham kan apa dia kerja di situ kan. Dia ada satu umur tu dia tak boleh kerja. Saya pernah jumpa orang macam ni. Dia, dalam IC dia lelaki tapi bentuk dia dah tak macam lelaki, cuma dia dah tak ada lagi siapa customer, maka dia belum makan apa-apa. Dan dia baru cakap, saya minum pun belum lagi cik. Kalau lah kita tak pernah rasa lapar, tak pernah rasa haus, boleh ke kita hayati kesusahan dia tak minum sampai siap? Minum pun belum lagi, apatah lagi makan. Tapi alhamdulillah, bila kita sendiri pernah rasa haus, kita pernah rasa lapar, kita tahu rasa itu perit, kita tahu rasa itu perlukan sokongan, bantuan, maka di situlah akan ada rasa simpati. Dan sebenarnya mengulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan pun memerlukan satu mujahadah melawan nafsu. Di situ satu lagi pendidikan jiwa. Kadang-kadang kalau tak rasa dah lapar, dah haus dan menghayati kesusahan orang, kita senang-senang ke nak keluarkan sedekah. Kita pun rasa, oi susah nak dapat RM50 ni. Contoh, kan? Takkan kita senang nak sedekah pada orang. Tapi kerana pendidikan nafsu, kita akan lawan nafsu kita yang sayangkan RM50 tu, tapi kita hayati kesusahan orang tu lagi susah pada saya. Dia perlukan, kurus kering ni. Okey, bagilah. Tapi kadang-kadang ada juga kes yang tak kurus pun, kan? Nampak macam orang sihatnya, tapi datang tiap-tiap minggu. Kan? Nak kita bagi kerja pun tak nak buat kerja, dia nak minta je. Ada juga memang kes begitu. Dan bila kita fahami rupa-rupanya salah satu daripada aturan Allah, memang akan ada golongan yang meminta-minta. Jadi didik balik nafsu kita. Kalau ikut nafsu ni lah, ya Allah geramnya lah, pasal apa lah Allah bagi badan sihat tak nak kerja ni. Tapi bila kita fikir balik, tak apalah, setakat mana sangat duit berapa ringgit kita bagi tu berbanding dengan pahala yang kita akan dapat dengan kesabaran kita. Yang tu pun saya cuba setting diri saya sendiri juga, especially duduk KL kan. Kita tahulah macam mana duduk KL ni, orang duduk tintong-tintong, macam-macam orang datang kan. Jadi kadang-kadang kita fikir, kenapa banyak sangat meminta-minta? Tetapi memang Allah dah jadikan manusia berbeza-beza. Dan bulan Ramadan, rasa lapar haus bulan Ramadan tu lebih banyak mendidik kita supaya menghayati juga. Mungkin dia ada kesusahan dia, dengan apa yang kita bagi beberapa ringgit, sedikit ini mampu menolong dia keluar daripada kesusahan tersebut. Wa fi amwalikum haqqul lisailin. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Dan di dalam harta kalian itu ada hak bagi orang yang meminta-minta. Rupanya memang golongan peminta itu wujud. Mereka memang wujud. Jadi, dan rupanya dalam harta yang Allah bagi pada kita ini, ada hak mereka untuk mereka minta dan kita kena bagi. Jadi, bagilah standby lah. Mungkin boleh standby duit RM1 kan. Senang nak bagi. Sebab kadang sekali datang terus 5 orang, satu member ke anak-anak kecil ni semua. Bagi semua bagi RM1 kan. Jadi insya-Allah itu akan jadi satu amalan yang kita jadikan hasil daripada pendidikan nafsu. Itu noktah yang ketiga. Kemudian kita beralih kepada noktah yang keempat. Di antara banyak hikmah puasa yang berkait dengan aspek pendidikan nafsu, tarbiyatun nafs, salah satunya ialah nafsu manusia sentiasa ingin merasakan kebebasan tanpa ikatan. Cuba kita nak tengok balik ni dalam sikit sebenarnya. Dan memang menganggap dirinya sedemikian. Dalam diri manusia itu kan ada bahagian akal untuk memandu dia berfikir secara sihat dan rasional. Dalam diri manusia ada bahagian namanya hati. Yang mana hati itulah tempat dia menerima panduan-panduan petunjuk ilham daripada Allah SWT supaya dia dapat memilih keputusan yang benar.
dalam diri manusia juga ada bahagian namanya nafsu. Kalau ditanya pada nafsu, maka jawapan dia itu sentiasa perkara-perkara yang menyeronokkan diri dia. Sama ada keseronokan itu bersifat zahir ataupun keseronokan yang bersifat batin. Itulah dia nafsu. Kalau nak tahu, nak biasa tiga-tiganya, walaupun saya dah selalu buat dalam slot-slot saya sebelum ni, tapi tak salah kita ulang lagi. Sebab manusia ni kan pada fitrahnya kan suruh dia ulang-ulang dengan tazkirah kerana sifat fitrah kita sudah berubah. Kalau kita bertanya kepada akal, kita cari jawapan daripada akal, kita akan dapati jawapan dia sentiasa bagus, tapi dia melalui proses. Contoh, saya tanya soalan, kenapa hadir program pagi ini? Siapa nak jawab? Yang datang face to face boleh jawab, yang hadir online boleh jawab. Okey. Jemput jawab. Kenapa kita hadir program pagi ini? Pakai akal, tanya akal ni. Ya, untuk gugurkan dosa. Okey, bagus. Satu jawapan yang baik, kita beribadah untuk gugurkan dosa. Yang online, untuk dapat pahala, betul? Putuskan. Sekejap ya. Akan jadi lebih baik. Ya betul. Dapatkan ilmu supaya Ramadan kita hari ini menjadi madrasah yang mendidik kita supaya menjadi insan-insan yang lebih baik. Itu memang azam kita pada setiap Ramadan. Tahniah. Jadi jawapan ni sebenarnya dengan Alhamdulillah. Sebab hati rasa bila hadir dapat banyak ilmu daripada Ustazah. Itu hati yang ilmu itu akan membawa kita berada di dalam syurga. Masya Allah. Betul. Itu memang jawapan daripada hati. Sebab kita tahu majlis ini banyak. Alhamdulillah. Sekarang ni, akhir-akhir ni banyak. Tetapi kita nakkan bahawa majlis yang kita hadiri ini adalah yang kelak membantu kita untuk memperoleh syurga Allah dan berada di taman-taman syurga Allah. Terutama di alam barzakh kelak. Sebab sebelum kita sampai ke akhirat, kita akan meninggal dulu, kita akan transit dulu di barzakh. Dan Allah dah janjikan kenikmatan di barzakh dengan menikmati taman daripada taman-taman syurga. Rawdatun min riyadil jannah. Jadi salah satu daripada saham pelaburan untuk kita memperoleh nikmat itu ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi dengan itulah hati kita terdorong walau puasa pagi-pagi ni, puasa hari Sabtu sedap ni kalau tidur ni. Tapi hati kita memberikan kita dorongan supaya tinggalkan tilam yang selesa itu, hadirlah ke majlis ini demi matlamat akhirat kita. Alhamdulillah. Itu contoh jawapan daripada hati. Sekarang kita nak tengok pula jawapan daripada nafsu. Saya nak tengok sekejap yang online. Tak boleh buka pula chat box online. Tak apalah. Saya tak dapat baca pula yang online. Nanti kalau ada yang nak jawab boleh respon secara unmute mikrofonnya. Kita tengok pula nafsu. Bulan puasa ni bila kita nak kenal nafsu selalunya dia akan lebih mudah. Dia lebih cepat muncul sebab dia duduk kat dalam. Kita memang tak nampak. Kalau nampak di luar senang lah kan. Ataupun kalaulah ada aplikasi yang boleh membaca nafsu dan tolong tulislah dekat kita punya handphone. Nafsu hari ini ingin membeli 3 jenis jus untuk berbuka puasa. Kan sedang kan? Macam-macam, nafsu saya macam ni. Nak jadi ni, kena didik kan apps sekarang canggih-canggih kan. Tapi tak ada. Dia duduk kat dalam tu sampai kita tak perasan dekat mana dia bersembunyi. Tahu-tahu tidak tanduk dan juga perbuatan seseorang itu terpengaruh dengan nafsu dia. Sehingga merugikan dia balik. Merugikan orang-orang di sekitar dia. Jadi sekarang bulan puasa ni lah kita nak guna supaya kita kenal nafsu kita ni. Supaya kita detect. Oh, ini idea daripada nafsu saya ni. Kan? Kita dah plan kuih raya 5 jenis je. Lepas tu nafsu bagi idea. Belilah 20 jenis. Korek je duit tamu haji tu. Contoh kan. 20 jenis habis ke nak makan? Kan dengan diabetiknya, dengan inilah masalah kesihatannya, kita takkan habis makan. Jangan sampai lemau kuih raya tu atas meja tak dimakan. Tapi siapa yang bagi idea suruh beli 20 jenis tu? Nafsu. Jadi bila kita nak kenal idea-idea yang datang pada akal hati nafsu, bulan Ramadan. Sebab masa ni kita tengah tarbiyah diri kita sedang
sedang berlapar, kita sedang haus, kita sedang banyak kawal diri kita daripada nak buat itu ini semua, kita sedar kita tak nak buat. Di situlah masa kita dapat jaga dan juga kawal selia nafsu tersebut. Mudah-mudahan proses kita mengawal selia nafsu sebulan ini akan berterusan juga pada bulan-bulan akan datang. Dan sebenarnya kita dah berjahil kalau pokok perasan, bila hari raya kita dah puasa sebulan. Bila hari raya, orang hidang makanan macam-macam atas meja. Bukan kita pun tak ada lah nak ambil semua sekali. Betul kan? Kita macam pilih-pilih je. Sebab itu satu kejayaan dalam mendidik hawa nafsu. Cuma kadang-kadang bila tak diteruskan tarbiyah itu, maka kesannya pun makin pudar. Akhirnya masuk bulan kedua, bulan ketiga, dah sama balik macam sebelum Ramadan. Yang itu kita tak nak. Sebab tu kita belajar macam ni, kita fahami, kita hayati dan kita jadikan dia sebagai niat. Niat kita ialah insya-Allah saya nak didik nafsu saya, selepas ini juga saya dapat kawal diri daripada mengambil semua makanan yang terhidang di hadapan mata melebihi kemampuan. Jadi manusia secara fitrahnya ia sentiasa menganggap dirinya sebagai Tuhan dan ingin bertindak sesuka hati. Ia tidak ingin berfikir bahawa dirinya ditarbiyah melalui nikmat-nikmat yang tidak terbatas. Khususnya sekiranya ia dianugerahkan kekayaan dan kekuasaan di dunia serta kelalaian membantunya, ia menjadi umpama haiwan membaham nikmat anugerah Allah itu seperti perampas dan pencuri. Itulah dia hawa nafsu. Kalaulah tak dididik, tak disekat, apa saja peluang yang dia nampak, dia akan sentiasa nak grab. Macam haiwan nampak makanan. Ambil, gap. Seboleh mungkin, semaksimum mungkin. Sampai dia tak larat dah nak makan, baru dia berhenti. Sebagai contoh, apabila harimau makan daging, harimau menangis. Itu satu contoh mudah saya nak bagi untuk menunjukkan bagaimana nafsu haiwan begitu serakah sekali. Dia tangkap seekor lembu, dia makan, tetapi nanti dia dah kenyang makan semua tu, barulah sampai ke bahagian daging harimau menangis kat dalam tu. Masa tu dia dah tak larat dah nak makan. Dia dah kenyang. Tapi bahagian tu sedap. Betul tak? Bahagian tu lah paling sedap. Maka menangislah si harimau itu, menitis air matanya kerana perutnya sudah penuh dan tak boleh lagi menyantap bahagian daging yang paling sedap. Itu contoh keserakahan haiwan. Sebab tu nama dia harimau menangis. Daging harimau menangis. Mahal kan? Sebab tu lah. Cuma kalau dia tak ikut nafsu, dia tak juga pasu masuk ke tanah orang sebelah dia sebab dia tamakkan tanah tu. Nampak tak? Lepas tu dia miskin menyedari bahawa ia tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sebenarnya dimiliki. Rupa-rupanya, kita bukan memiliki apa-apa pun, tapi Allah yang memiliki kita. Buktinya apa? Ia bukanlah bebas, bahkan ia adalah hamba. Kita nak makan, tapi sedar kita dia tak boleh makan, maka kita tak makan. Sebenarnya kita siapa? Kita hamba. Kan? Kalau kita bebas, makan je lah. Dah lapar kot. Hamus minum je lah. Tapi kita sedar kita ni hanya hamba. Barulah kita faham Allah setakat hamba. Kenapa nak dilayan sangat dengan semua yang dikehendaki? Ia bukanlah bebas tanpa ada perintah. Ia tidak dapat berbuat sesuatu yang mudah dan ringan sekalipun. Ia bahkan tidak mampu mengulurkan tangannya kepada air minum. Tu dah gambar peti ais air bubuk tu. Kan? Ada air macam-macam. Segar je. Jangan tengok lama-lama makruh ya. Jadi kita tahu kita haus, tapi kita tak ulur tangan ambil air pun tak boleh. Sebab kita sedang berpuasa. Kan? Jadi dengan demikian sebenarnya anggapan sifat rububiyahnya akan patah, ia akan melaksanakan ubudiyah, iaitu dia akan sedar rupanya dia bukan owner pada diri dia sendiri. Nak ambil air dan peti ais pun tak boleh sebab Allah tak bagi. Allah itulah Rabbnya, itu sifat rububiyah Allah. Allah Rabb Tuhannya, kita ni rupanya hamba abdun, maka ia akan melahirkan sifat ubudiyah, kehambaan. Lalu menunaikan rasa bersyukur yang merupakan tugas sebenarnya. Bila kita sedar rupanya kita hamba, kita pun bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, aku ni rupanya seorang hamba, maka aku laksanakan tugas aku sekarang ialah berpuasa. Okey, baik. Noktah yang kelima, noktah yang terakhir, untuk pendidikan hawa nafsu. Di antara banyak hikmah puasa Ramadan dari aspek pendidikan akhlak nafsu dan pembebasannya dari sikap memberontak, sebab manusia ada nafsu suka memberontak perempuan.
Selalunya dengan siapa nafsu dia memberontak? Bukan dia melompat-lompat keluar dari jantung kita. Saya memberontak. Ada. Tapi ada signal pemberontakan dia. Betul tak? Kadang kita rasa, kita tahu akal kita kata ni tak bagus. Hati pun sebenarnya tak nak buat. Tahu benda tu tak bagus. Tapi dia ada suatu rasa tak selesa sikit dekat bahagian dada jantung tu. Dia macam orang kata memberontak secara maknawi. Sampai ada sesuatu yang meronta-ronta di sini. Pernah tak rasa hati meronta-ronta? Nah, okay, macam mana tu rasa dia? Rasa nak marah, rasa nak melawan, rasa nak tak endah kan. Jadi dia bertentangan dengan akal kita. Akal tu kata tak bagus. Hati pun kata jangan buat. Tapi pemberontakan tu datang daripada nafsu tu. Dia meronta-ronta nak juga. Semua ada. Kita ada rasa benda tu. Dulu banyak kali macam tu. Ya, perempuan lebih tahu. Tak sama mungkin tapi serupa. Tak sama tapi serupa. Jadi di antara banyak hikmah puasa Ramadan dari aspek pendidikan akhlak nafsu dan pembebasannya dari sikap memberontak, salah satunya ialah, kita tengok perenggan kedua, disebabkan kelalaian. Manusia ni suka lalai, lupa. Nafsu manusia lupa akan dirinya sendiri. Sampai dia lupa diri dia siapa. Ia tidak dapat melihat dan tidak ingin melihat bahawa fitrah dirinya yang lemah, tidak terbatas, fakir, yang tiada penghujungnya dan banyak kekurangan. Manusia sebenarnya lemah. Kita ni semua lemah. Tengoklah puasa berapa jam pun dah tak larat dah. Kan? Tapi cita-cita tu memang luar biasa. Badan tu tak larat. Itu lemah. Kemudian lemah kita ni pula tidak terbatas. Macam-macam lah. Satu umur sakit ni, umur 30-an dah mula sakit yang tu. Umur 40-an tambah lagi sakitnya. Kemudian umur 50-an bertambah lagi. 60, 70 lagi lah bertambah. Itulah dia lemah yang tidak terbatas. Fakir yang tiada penghujungnya. Maksudnya manusia ni kalau disemak balik kepada kefakiran, keperluan. Fakir ni maksudnya memerlukan. Bukan miskin saja. Fakir miskin maksudnya orang yang miskin yang memerlukan. Tapi fakir tu dalam bahasa Arab maksudnya memerlukan. Fakir yang tiada penghujungnya, maksudnya manusia ni pada diri kita sebenarnya sentiasa nak perlu dan tiada penghujungnya. Ya. Cuba semak kalau kita dapat rumah satu tingkat, ada tak rasa teringin rumah 2 tingkat? Ada? Betul kan? Kalau dah rumah 2 tingkat, ada tak rasa nak 3 tingkat? Ada juga. Tak nak, tapi nak pasang lift. Kalau ada lift, tak nak. Kan? Puan, kita jawab tak nak sebab kita pakai akal. Sebab kita fikir jenuh nak bersihkan rumah 3 tingkat. Tapi kalau tanya ni tanya nafsu ni. Bagi 5 tingkat tak apa, ada boleh pasang lift. Kan? Macam tu lah. Manusia, maksudnya apa? Fakir yang tiada penghujungnya. Yang macam perlu lagi. Macam perlu lagi. Kan? Ataupun banyak kekurangan. Manusia memang banyak sangat kekurangan dia. Serba serbi kalau kita nak nakalkan satu-satu tak habis list kita nak mengenal pasti kekurangan kita. Jadi dengan sifat manusia yang begini ni, ia juga tidak memikirkan betapa lembahnya serta betapa mudahnya ia binasa. Manusia ni kalau dilayan semua yang dia nak ni, seolah-olah dia macam powerful. Dia boleh buat semua, boleh dapat semua. Tapi manusia juga sebenarnya mudah binasa. Binasa tu maksudnya badan kita ni pun fragile. Badan kita, harta kita, apa yang kita miliki semuanya fragile. Siapa dekat sini yang boleh rasa badan dia lebih kuat pada besi? Tak boleh. Memang tak pun. Kita potong-potong sayur kat dapur pun kadang-kadang boleh ke tangan berdarah. Potong sayur je, potong bawang je. Sebenarnya kita ini adalah lemah dan sangat mudah untuk binasa. Okey, ia lupa bahawa ia adalah sasaran musibah. Manusia ni kalau tanya pada nafsu dia sentiasa lupa bahawa dia tu subjek kepada pelbagai jenis ancaman musibah. Kalau kita tengok setiap jenis musibah yang ada kat dunia ni, orang yang makhluk yang paling kena impak dia ialah manusia. Kalau kita tengok cuaca panas terik, sekarang panas kan? Panas sangat kan? Bil elektrik naik tak perempuan? Naik kan? Jadi panasnya cuaca ni, siapa yang paling terkesan? Kucing ke? Nampak kucing okey je lagi ya? Siapa yang susah? Kita, manusia.
maknanya manusia memang paling mudah expose dengan musibah. Kalau banjir, siapa yang paling teraniaya sekali? Manusia. Kan? Begitu jugalah segala bencana alam, segala jenis musibah, sebenarnya manusia tu yang paling banyak terdedah. Ia tidak, tetapi nafsu dia tak nak fikir macam tu. Dia tak nak fikir bahaya, dia tak nak fikir bahawa kita ni serba-serbi kurang. Ia tidak memikirkan keadaannya yang hanya disalut tulang dan daging yang mudah hancur binasa. Kalau perbuatannya nafsu, sebenarnya dia selalu lupa bahawa kita ni hanya ada apa? Tulang, daging, kulit. Tu je. Ada saraf. Tu je lah. Itu pun sakit saraf. Bukan main lagi. Kalau tak sakit saraf. Allah. Paling sakit lah saraf ni ya. Kan yang sakit gigi tu kan saraf lah tu kan. Paling sedih lah sakit gigi. Jadi itulah dekat diri kita. Tapi kalau tanya nafsu, dia kira apa? Dia nak redah semua, dia nak buat semua. Dia nak siapkan semuanya, nak dapatkan semuanya. Seolah-olah badan ni daripada besi pula dah. Ini masak ini semua sebut ni. Dia cuba untuk menyerang dunia dan menaklukkannya. Kalau tanya nafsu lah, nak saja dia menakluk dunia ni. Kalau boleh kita lah, tanya nafsu lah, nak je jekyll tu kita ambil. Kan? Tapi apakan daya? Bukan hak kita. Mungkin ada orang tak ingat jekyll, dia nak ambil Habib jual. Dulu-dulu ada. Nafsu fikir, kata jalan je, jalan tarik banyak kedai lagi ni. Cek lagi, dah cari kedai ke-9, tak puas lagi. Tak compare juga harga kuih seprit ni, cari lagi kedai ke-10. Itu bila tanya nafsu macam tu lah. Saya lagi kedai tak tetap tak balik. Macam itulah manusia, ya, nafsunya. Kaki ni bukan menggigil ke? Surau pun pada 10 malam terakhir semakin kurang. Okey, jadi insyaAllah kita di sini taklah ya. Alhamdulillah kita faham apa maksud nafsu, apa kesannya. Jadi kita tengok slide yang berikutnya. Justru puasa di bulan Ramadan membuatkan orang yang paling lalai dan keras kepala merasakan kelemahan. Jadi kalau kita didiklah diri kita dengan hati dan akal, akhirnya nafsu tu akan tewas. Jadi nafsu tu akan sedar rupanya dia lalai. Rupanya dia ni keras kepala dan merasakan kelemahan, ketidakupayaan dan kefakiran diri, baru kita sedar kita ni lemah. Kita ni tak upaya dan kita ini mempunyai kefakiran, keperluan. Bukan serba cukup, tak. Memang kita serba kurang dan serba perlu. Jadi tak perlulah nak lengkapkan sebab memang mustahil pun nak lengkapkan. Menampak 2-3 hari di jalan tu lengkap ke keperluan kita? Sebenarnya kalau tanya nafsu, masih tak lengkap, tak cukup, tak puas lagi. Kan? Begitulah sebenarnya. Masing-masing memikirkan tentang perut kosong mereka melalui rasa lapar. Sepatutnya rasa lapar tu menjadikan kita berfikir. Sekarang ni perut saya kosong. Saya tak banyak tenaga sebenarnya. Malam ni saya nak tarawih. Malam ni saya nak kena tahajud. Saya nak tadarus. Jadi dengan cara macam tu, kita akan kawal lah nafsu kita siang-siang ni. Janganlah habiskan tenaga. Kan? Janganlah membazir masa. Janganlah buang duit tu pada perkara yang tak perlu. Serta ia ingat akan betapa lemah dan tidak kuat tubuhnya. Ini menyedarkannya betapa ia memerlukan kasih sayang dan belas kasihan. Time-time dah tak larat, collapse petang-petang lepas asar tu. Masa tu lah kita ingat, ya Allah, aku ni lemah, aku perlukan engkau, ya Allah. Ya, kalau saya petang tu memang penat lah. Jadi mungkin lebih baik solat masak tu sebelum asar. Kalau dah lepas asar tu dia rasa macam dah tak larat dah. Ada beberapa orang kawan saya pun macam tu juga. Jadi lepas asar yang tak larat tu masa untuk kita dengan Allah SWT. Kita serah diri kita pada Allah, ya Allah inilah yang aku larat buat. Terbaringlah berzikir. Kalau boleh baca Quran, bacalah Quran lagi. Kalau tak larat, dengarlah tazkirah. Nanti malam bacalah Quran banyak-banyak. Sebab dah boleh minum kan. Baik. Kemudian ia mengingatkan dirinya untuk meninggalkan kefir'aunan nafsunya. Lalu berlindung di sebalik rahmat ilahi dengan kelemahan dan kefakiran yang mutlak. Jadi kita dalam keadaan lemah ni lah. Barulah kita boleh tinggalkan nafsu kita yang macam Fir'aun. Kenapa sebut Fir'aun? Sebab Fir'aun ni kan dia manusia yang mengaku Tuhan. Kan? Sebab dia rasa dia boleh dapat apa yang dia nak sampai dia sangka dia Tuhan. Nafsu kita pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang selalunya kalau tak dikawal, dia anggap dirinya Tuhan. Sebab
macam-macam yang dia nak, dia boleh kawal tuan badan tu sampai tuan badan tu jadi gelong ikut cakap dia, tuan badan tu jadi berhabis-habisan, gelong lah tu, tak sedar diri dah, habis segala-galanya dikorbankan demi memenuhi hawa nafsunya. Jadi Fir'aun lah. Itulah disebut sebagai kefir'aunan nafsunya. Sekarang kita jangan bagi nafsu kita jadi macam Fir'aun. Dia kena sedar, dia tu makhluk kena dididik, kena ditarbiah. Sebab tu orang selalu sebut tarbiyah nafsu. Dan inilah tajuk kita pada hari ini. Ya, baik. Kemudian dengan dia sedar bahawa dia kena tinggalkan kefir'aunan nafsunya, dia akan kembali kepada rahmat Allah. Ya Allah, cukuplah kasih sayangmu kepadaku selama ini. Dan sekarang ya Allah, aku lemah, aku fakir, aku perlukan lagi kasih sayangmu ya Allah. Berikanlah aku kesabaran, ketabahan, ketahanan sehingga dapat berbuka puasa. Kan letih lah tu. Jadi letih tu bukan kita komplain, letih lah puasa. Bukan kita komplain. Tapi kita didik, Alhamdulillah ya Allah, aku perlukan rahmatmu, aku dah penat ya Allah. Allah tahu sebenarnya kita penat. Memang yang itulah yang Allah nak tarbiah kita pun. Nak bagi rasa penat. Dah kalau puasa tak pernah rasa penat, tak ada faedah lah. Kan? Jadi memang puasa tu biar kita rasa penat. Biar rasa haus. Biar rasa lapar. Masa itulah kita berserah pada Allah. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. InsyaAllah lepas buka puasa dapat kekuatan semangat balik. Boleh buat semua ibadah yang kita targetkan. Okay? Lantas bersedia untuk mengetuk pintu rahmat dengan tanda syukur maknawi. Salah satu daripada cara nak dapat rahmat Allah tu, kita bersyukur. Jadi sambil-sambil penat ni kita ingat, ya Allah, syukur di atas segala nikmat yang kau berikan selama 11 bulan ini, ya Allah. Hari ini aku memerlukan kekuatan darimu, ya Allah. Tapi masukkan syukur. Bila masuk syukur, akan ada rasa ketenangan. Bila ada rasa ketenangan, akan bertambahlah kenikmatan. Dan akan berolehlah kekuatan. Orang semakin banyak tak bersyukur, dia semakin penat. Ya, jadi sebab itu salah satu daripada kaedah rawatan mental juga adalah dengan membanyakkan kesyukuran. Ya, ada sahabat saya ni dia dah buat kajian dan dia berjaya. Dia buat satu kaedah namanya nota syukur. Apa dia buat dengan nota syukur? Dia ambil buku nota, simpan dalam handbag. Dia akan catat setiap nikmat yang dia dapat daripada buka mata sehingga tutup mata. Sebelum tidur, baca balik. Time-time siang, time-time down, time-time lemah, time-time tak semangat, buka balik. Nak tengok balik nikmat pagi tadi apa dia. Dia buat macam tu. Sebab tu namanya nota syukur. Dan antara sekecil-kecil nikmat lah yang dia tuliskan, dia kata, Alhamdulillah, bersyukur dapat suami yang mengizinkan saya pergi kerja. Itu pun satu nikmat juga. Jadi perempuan, Alhamdulillah kita bersyukur dapat suami-suami yang masih hidup ni, yang mengizinkan kita datang kuliah duha. Bersyukur tak? Bersyukur. Nanti balik cik terima kasih kat dia. Ya? Terima kasih bagi saya pergi kuliah duha. Mahirah dia nanti ya. Doakan saya, dia redha, ya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu akan menambahkan lagi kesyukuran kita. Nanti saya buat juga. Saya pun buat juga insyaAllah. Jika hati dia masih lagi tidak tenggelam di dasar kealpaan. Jadi manusia bila kita didik macam ni, insyaAllah bila hati kita masih tak alpa, adalah jalan-jalan untuk kita dapat mengawal hawa nafsu kita dan menyucikan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, saya rasa itu sahaja tajuk yang kita bahaskan. Alhamdulillah dah selesai. Yang hadir secara online, terima kasih. Istiqamah ada 40 orang lebih. Alhamdulillah. Jadi itu sahajalah yang ingin disampaikan dan poin yang kita nak ketengahkan khusus berkaitan dengan hawa nafsu, pendidikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Dan ada Q&A ke? Saya serahkan semula kepada moderator. Saya mohon maaf atas salah silap dan ucapan terima kasih di atas istiqamah kesudian kita untuk hadir. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah SWT dan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Ramadan Karim dan barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas konsep sebentar tadi. Jadi sekarang kita akan buka untuk sesi soal dan jawab. Kiranya ada peserta dalam ni yang mempunyai persoalan atau pertanyaan, jangan segan dan sila untuk bertanya. InsyaAllah nanti Ustazah